Presiden Trump berkata satu perjanjian bersejarah dengan Iran mungkin akan ditandatangani hari ini, membuka Selat Hormuz dan menamatkan cita-cita nuklir IRGC. Tetapi dengan Tehran sudah pun meragui pengumuman itu, adakah perjanjian itu benar-benar akan berlaku? Dan jika ia berlaku, apa sebenarnya yang terkandung di dalamnya? Kami akan menghuraikan segala yang kami tahu. Dan itulah yang masih menjadi misteri dalam Jerusalem Minute hari ini. Selamat datang ke Jerusalem Minute di JNS TV. Alex, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata bahawa Amerika Syarikat dan Iran bakal menandatangani memorandum persefahaman. Ia dijadwalkan untuk ditandatangani pada suatu masa pada hari Ahad. Pihak Iran sebenarnya menafikannya, mengatakan ia tidak akan berlaku hari ini. Pada masa Anda menonton ini, Anda akan tahu sama ada ia berlaku atau tidak. Presiden Trump di Truth Social telah membuat banyak hantaran dalam beberapa hari terakhir, mengatakan bahawa kami berharap dapat bekerja sama dengan Iran dan seluruh Timur Tengah dalam jangka panjang. Diharapkan proses ini akan berjalan dengan cepat, mudah, dan lancar. Jika tidak, Presiden Trump mungkin mengancam untuk kembali berperang, tetapi mungkin kita sudah melepasi tahap itu sekarang. Baiklah, kepimpinan politik dan keselamatan Israel percaya bahawa Trump sedang meneruskan proses pemeteraian satu perjanjian. Mereka benar-benar menjangkakan ia akan berlaku, sama ada ia berlaku pada hari Ahad, sama ada ia berlaku pada hari Isnin, itu masih belum pasti. Sudah pasti ada unsur pertunjukan permainan strategi yang dimainkan di sini oleh semua pihak. Setiap pihak mahu menunjukkan bahawa merekalah pemenang dalam apa sahaja yang akan ditandatangani di sini. Tetapi Israel menyadari bahawa Trump telah membuat keputusan dan akan meneruskan pemeteraian itu secara rasmi. Ini berlaku selepas banyak perbincangan yang berulang-ulang selama berminggu-minggu. Kami melihat satu laporan dari CNN yang menunjukkan bahawa Trump telah mengatakan sesuatu seperti 37 kali bahawa perjanjian itu hampir dimeterai sejak gencatan senjata. Dan kemudian selewat minggu lepas, kami melihat seolah-olah terdapat peningkatan tekanan. Kami melihat sebuah helikopter Apache ditembak jatuh. Kami melihat tindakan balas dan kemudian ancaman besar untuk mengambil alih Pulau Kark dan kembali kepada tindakan ketenteraan. Saya rasa ramai orang di Israel berfikir selepas kita melalui pusingan kecil ini di mana Iran telah menghantar 24 peluru berpandu balistik ke Israel. Dan Israel bertindak balas dengan mengatakan bahawa Trump semakin hilang sabar. Dan kita akan kembali ke dalam konflik ketenteraan secara langsung antara Amerika Syarikat dan Iran. Apa yang kita lihat sekarang ialah sebenarnya insiden itu mungkin telah mewujudkan keadaan yang memaksa pihak Iran untuk mengakui bahawa mereka telah melengahkan proses itu selama yang mungkin. Dan jika mereka mahu mengelakkan Amerika Syarikat kembali melancarkan kempen udara, mereka perlu menandatangani sekarang. Dan nampaknya itulah yang sedang berlaku. Ya, minggu ini ada 2 hari di mana Trump dan pihak Amerika menyerang Iran dan kemudian ada hari ketiga di mana Trump berkata dia akan menyerang mereka dengan lebih hebat lagi. Saya percaya ia berlaku pada hari Rabu atau Khamis sebenarnya. Dan kemudian secara tiba-tiba pada saat akhir semuanya dibatalkan. Betul, tapi sekarang persoalannya apa sebenarnya yang kita maksudkan mereka tanda tangani, betul? Anda dengar bahawa ada satu penandatanganan seolah-olah seperti pengakhiran perang. Trump kata kita telah menamatkan perang. Tapi sebenarnya apa yang ditandatangani ialah perjanjian gencatan senjata selama 60 hari yang menyeru pembukaan segera Selat Hormuz. Tetapi semua isu lain, terutamanya yang penting seperti apa yang akan berlaku kepada uranium yang diperkaya di dalam Iran, anda tahu tak apa akan jadi dengan pembiayaan proksi pengganas oleh Iran di rantau ini? Bagaimana pula dengan peluru berpandu balistik? Semua ini hanya akan dirundingkan pada peringkat kedua. Itu pun jika ia dirundingkan langsung, seperti persoalan besar tentang pembiayaan proksi atau peluru berpandu balistik jika ia dirundingkan langsung. Kita tahu bahawa Trump sering bercakap tentang uranium yang diperkaya. Jadi saya anggap perkara itu akan dibincangkan dalam apa sahaja rundingan pusingan kedua nanti. Tetapi jika anda lihat bagaimana orang Iran melengahkan proses ini untuk sampai ke peringkat pertama rundingan, sehingga anda mendapat perjanjian yang ditandatangani dalam fasa kedua, sebenarnya anda belum ada perjanjian. Yang ada cuma pembukaan Selat Hormuz dengan komitmen Amerika untuk tidak kembali berperang menentang Iran. Saya ingin kembali kepada butiran MOU sebentar lagi, tetapi mari kita fokus kepada pihak Israel.
Persoalannya, adakah Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu bersetuju mengenai Iran? Anda ada laporan oleh Axios yang mengatakan bahawa Netanyahu tidak dimaklumkan tentang perjanjian itu. Kedua-dua pemimpin iaitu Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu menegaskan bahawa Iran tidak boleh mendapatkan, tidak boleh menghasilkan atau memperoleh senjata nuklear. Namun begitu, masih banyak isu lain yang belum selesai. Saya rasa bahagian yang tidak betul ialah Israel sebenarnya tidak dibiarkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Presiden dan Perdana Menteri berbincang hampir setiap hari dan anda boleh pasti bahawa pihak atasan dalam pentadbiran sentiasa berkomunikasi. Jadi tiada apa yang berlaku tanpa pihak satu lagi mengetahuinya. Satu lagi laporan tanpa sumber, itu maksud Anda. Baiklah, Axios. Sudah pasti. Tetapi bahagian yang dilaporkan oleh Barak Ravid dan Axios di sini yang betul ialah tiada kesepakatan mengenai perjanjian ini, betul? Presiden Trump mahukan perjanjian ini kebanyakannya kerana apa yang saya percaya adalah kebimbangan dalam negeri iaitu menurunkan harga minyak. Sampai ke hujung minggu 4 Julai, parti hari jadi Trump yang ke-80. Piala Dunia menuju ke pilihan raya pertengahan penggal dengan satu perjanjian tanpa perang ini berlarutan. Dia mahu berkata, saya sudah beritahu ini adalah satu kempen. Ia bukan perang yang tidak berkesudahan. Ia bukan salah satu daripada apa istilah yang mereka gunakan, perang selama-lamanya. Tetapi bagi Israel dan Netanyahu, mereka tidak berpuas hati dengan perjanjian itu. Mereka percaya selagi Iran masih mempunyai uranium yang diperkaya di bawah tanah, Iran masih hanya satu langkah lagi untuk bergegas mendapatkan senjata nuklear. Dan di Israel ada kepercayaan bahawa anda tahu, kalau ada kemahuan, pasti ada jalan. Sama seperti cara Iran membangunkan program senjata nuklearnya sehingga ke tahap ini, menggunakan kemudahan rahsia. Iaitu, sama ada sudah wujud kemudahan lain yang merupakan kemudahan rahsia, atau Iran akan membangunkan kemudahan rahsia lain untuk memperkayakan uranium itu. Jadi ada kepercayaan bahawa ancaman kewujudan itu masih kekal. Bukan itu sahaja anda tahu, kerana anda telah terlibat dalam konflik sepenuhnya dengan Iran secara langsung. Dan bukan sahaja Israel, ia juga melibatkan Amerika Syarikat. Anda sebenarnya telah mendorong orang Iran lebih dekat kepada keinginan mereka untuk berlumba ke arah nuklearisasi ini. Kerana itulah daya pencegah utama mereka, betul? Itulah senjata utama. Jadi perasaan di Israel ialah mereka memang telah melakukan banyak perkara dalam tempoh 6 minggu itu. Tetapi selagi rejim itu masih berdiri, selagi uranium yang diperkaya itu masih ada, mereka tidak percaya bahawa orang Iran, seperti yang dikatakan oleh Trump, tidak lagi mahukan senjata nuklear, bahawa anda masih berada dalam bahaya yang besar. Dan bahawa gencatan senjata itu, jika ada apa-apa, ia hanya menyekat pengaruh yang dimiliki oleh Amerika Syarikat dan juga menyekat keupayaan Israel untuk bertindak di Iran jika mereka merasakan keselamatan kewujudan mereka sedang diancam. Alex, seperti yang awak katakan, ini bukan perjanjian nuklear muktamad. Ia adalah rangka kerja awal untuk menamatkan permusuhan. Mari kita lihat butiran yang kita boleh mengenai MOU itu. Iran akan komited kepada butiran yang dilaporkan. Maksud saya, Iran akan komited untuk menghalang pembangunan atau pemerolehan senjata nuklear. Perjanjian itu akan melancarkan pusingan baharu rundingan. Jadi ini hanyalah permulaan yang bertujuan untuk membongkar keupayaan pengayaan uranium Iran menangani isu tersebut. Awak ada sebut tentang simpanan uranium yang telah diperkaya. Amerika Syarikat dilaporkan sedang mencari sekatan ke atas program peluru berpandu Iran dan sokongan terhadap kumpulan proksi serantau. Itu yang dilaporkan dan kami juga ingin bercakap tentang perkara itu. Iran akan membuka Selat Hormuz. Itu pada mulanya, nampaknya sebaik sahaja perjanjian ditandatangani, pelepasan sekatan dan akses kepada dana Iran yang dibekukan boleh ditawarkan. Dan itu juga adalah perkara utama, saya patut katakan, dalam perjanjian tersebut. Adakah AS akan seperti yang dilakukan oleh pentadbiran Obama, menghantar, saya tidak tahu, saya tidak dapat bayangkan Presiden Trump menghantar pelet wang kepada Iran dalam apa jua bentuk sekalipun. Tetapi, anda tahu, melonggarkan dana Iran pada ketika ini, adakah terlalu awal untuk membincangkan perkara itu? Dan juga, mari kita bincangkan tentang peluru berpandu balistik dan proksi Iran, Hizbullah, serta organisasi pengganas lain. Sudah tentu, Iran tidak menyertai perjanjian ini tanpa sebab, bukan? Mereka telah melengahkan rundingan selama berminggu-minggu. Jadi jelas, mereka mendapat apa yang mereka mahukan. Sekarang, perkara pertama yang mereka mahukan ialah jaminan asas daripada Amerika Syarikat bahawa mereka tidak akan mengebom mereka habis-habisan. Itu perkara pertama. Tetapi sudah tentu apa yang mereka cari ialah wang. Anda tahu, sekatan.
Sekatan ekonomi yang Trump telah letakkan, anda tahu, dengan menutup Selat Hormuz benar-benar mencekik rejim Iran. Dan ada juga perasaan di Israel bahawa, baiklah, anda tidak mahu menyambung semula kempen ketenteraan. Baik, teruskan sekatan ekonomi. Teruskan sekatan seketat mungkin. Dan mungkin anda hanya beberapa minggu sahaja lagi daripada kejatuhan rejim ini. Ramai orang bercakap tentang bagaimana ekonomi Iran benar-benar berada di ambang kejatuhan. Dan jika ekonomi itu runtuh sepenuhnya, itu boleh menandakan kembalinya gerakan protes dan kemungkinan perubahan rejim yang sememangnya menjadi matlamat Israel kerana perasaan di Israel ialah jika anda berjaya mencapai perubahan rejim yang sebenar, maka anda akan bekerjasama dengan pemimpin yang apabila mereka berkata Iran tidak mahukan senjata nuklear, Israel boleh mempercayai mereka. Kerana itu adalah rejim yang berbeza, rejim yang mahu kembali ke dalam komuniti negara-negara. Tetapi di sini, anda berurusan dengan rejim yang sama. Jadi apabila anda bercakap tentang butiran MOU itu, apa yang akan dilakukan oleh Trump? Dia tidak akan menghantar palet wang tunai kerana dia menentang konsep mendapatkan senjata nuklear. Ia adalah untuk Obama menghantar palet wang tunai. Tetapi apa yang anda akan lihat ialah pembebasan sebahagian daripada sekatan yang telah diperketatkan ini. Kita sudah melihat laporan minggu ini bahawa Emiriah Arab Bersatu yang memegang sehingga $10 bilion yang sepatutnya telah dipindahkan ke Iran mungkin akan melepaskan dana tersebut. Dan anda juga boleh melihat negara-negara lain di rantau ini termasuk Qatar menghantar dana ke Iran sama ada ia adalah pinjaman, hadiah atau apa sahaja bentuknya. Jadi wang adalah boleh ditukar ganti dan wang boleh bergerak dari pelbagai tempat. Jadi apa yang anda mungkin akan lihat di sini ialah, pertama, Iran boleh mula menjual minyak semula. Jadi itu adalah kemasukan modal dan sumber yang besar yang boleh digunakan oleh Iran yang sebelum ini mereka tidak benar-benar dapat gunakan sepanjang tempoh perang yang berpanjangan ini sehinggalah tiba ke peringkat rundingan ini. Kedua, dana dari tempat lain juga mungkin akan mengalir masuk ke Iran, tetapi anda sedang bercakap tentang kemasukan besar berbilion dolar ke dalam rejim itu. Dan sudah tentu persoalannya ialah apa yang mereka akan lakukan dengan semua itu. Di satu pihak memang ada beberapa pembinaan semula yang perlu dilakukan. Terdapat banyak kemusnahan di dalam Iran sepanjang 6 minggu kempen itu, tetapi anda juga mempunyai proksi anda. Anda mempunyai Hizbullah khususnya dan Houthi di satu pihak. Dan kemudian anda juga berkemungkinan melihat perlumbaan Iran ke arah senjata nuklear. Saya ingin bercakap lebih lanjut tentang Hizbullah sebentar lagi. Kerana seperti yang kita terima laporan sekarang, Hizbullah terus menyerang sempadan utara Israel. Kita akan sampai ke Lubnan. Tetapi isu uranium itu, menurut Axios sekali lagi, Presiden Trump bersetuju bahawa salah satu pilihan untuk menyelesaikan kebuntuan uranium Iran ialah mencairkan stok simpanan itu di dalam Iran di bawah pengawasan pemeriksa PBB. Dan kita telah lihat sebelum ini bagaimana pemeriksa PBB sama ada benar-benar tidak cekap atau tidak berjaya dalam menangani program nuklear Iran. Kenapa kita perlu percaya bahawa kali ini akan berbeza? Baiklah, anda tahu saya bukanlah pakar dalam memperkayakan uranium, tetapi jika anda sebelum ini bercakap tentang mengeluarkannya dari negara itu, anda tahu dengan Amerika Syarikat dan China menjadi satu-satunya negara seperti yang dikatakan oleh Trump berkali-kali yang mempunyai teknologi untuk mengekstraknya. Sekarang anda bercakap tentang maksud saya dan kita tidak tahu sejauh mana kebolehpercayaan laporan-laporan ini. Tetapi jika anda bercakap tentang mencairkannya, anda tahu, saya tidak tahu bagaimana proses pencairan uranium yang telah diperkaya itu berlaku, okey? Tetapi saya anggap itu adalah sejenis proses terbalik daripada pencampuran, yang mana itulah proses memperkayakannya. Tetapi apa yang dimaksudkan ialah ia masih ada di situ. Dan dengan cara yang sama apabila anda bermula dengan satu kelompok uranium, kemudian ia seolah-olah seperti membuat dough, betul? Anda ambil tepung dan air, kemudian ia dimasukkan ke dalam pengisar. Pada mulanya, ia sangat kasar. Tetapi apabila anda teruskan lagi, ia mula menjadi lebih licin dan semakin hampir kepada grade persenjataan. Jadi sekarang anda bercakap tentang sesuatu seperti mencampurkannya semula, seolah-olah membuat kejuruteraan terbalik. Tetapi ia masih ada, yang bermaksud jika Iran mempunyai akses kepadanya. Selepas proses pencampuran semula ini, sekarang apa yang anda perlu lakukan hanyalah menukar arah dan mula mencampurkannya semula ke atas.
Apa yang anda benar-benar mahu lihat ialah Iran langsung tidak mempunyai akses kepada ini, bahawa mereka tidak mempunyai sebarang keperluan di negara itu untuk uranium yang diperkaya, bukan untuk tujuan grade senjata dan bukan juga untuk apa yang mereka panggil tujuan damai. Iran tidak memerlukan sebarang tenaga nuklear. Baiklah, ini adalah sebuah negara yang kaya dengan minyak dan gas asli. Mereka langsung tidak memerlukan tenaga nuklear. Dan itu hanyalah helah apabila mereka memberitahu anda bahawa mereka memerlukannya atau mereka berhak ke atasnya. Israel, Amerika Syarikat tidak sepatutnya percaya walau sesaat pun selagi mereka masih mempunyai uranium yang diperkaya pada apa-apa grade sekalipun bahawa mereka tidak memikirkan tentang masa dan proses untuk meningkatkan uranium itu ke tahap grade senjata pada masa hadapan. Alex, satu lagi reaksi di sini dari Israel, kali ini daripada Menteri Pertahanan Katz, mengatakan bahawa Presiden Amerika Syarikat kini sedang memimpin satu perjanjian dengan Iran berdasarkan kepentingan Amerika yang turut merangkumi kepentingan bersama dengan Israel, iaitu menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear. Katz berkata, kami mengharapkan beliau untuk menegakkan prinsip ini, serta prinsip tambahan berkaitan peluru berpandu dan proksi keganasan. Israel telah berkali-kali menegaskan perkara ini bahawa kita perlu menangani peluru berpandu mereka dan Hezbollah, Hamas serta semua Houthi dan semua organisasi pengganas lain yang telah disokong oleh Iran selama ini. Saya rasa apa yang Katz katakan itu sangat penting bahawa Amerika sedang memimpin satu perjanjian berdasarkan kepentingan Amerika, betul? Jelas bahawa ini bukan kepentingan Israel. Jika ia adalah kepentingan Israel, sudah tentu tiada perjanjian sekarang. Jadi, sesiapa yang mengatakan bahawa Netanyahu mengawal Presiden Amerika Syarikat, saya rasa perjanjian gencatan senjata ini adalah petunjuk bahawa Presiden bertanggungjawab memastikan kepentingan Amerika. Dan apabila itu selari dengan kepentingan Israel, kedua-dua sekutu ini telah membuktikan bahawa mereka boleh bekerjasama. Anda telah melihat betapa baiknya mereka bekerjasama selama 6 minggu ketika mengebom fasiliti nuklear Iran. Sekarang, saya percaya bahawa Israel berada dalam keadaan yang jauh lebih baik hasil daripada semua pengeboman itu. Kita tidak boleh mengatakan bahawa kempen 6 minggu itu adalah kempen yang tidak berkesan. Ia sememangnya berkesan. Sebenarnya, ia telah mengenai semua fasiliti nuklear yang diketahui. Ia juga telah mengenai sebahagian besar peluru berpandu balistik Iran, bukan sahaja simpanan tetapi juga fasiliti pengeluaran di mana mereka sedang menghasilkan lebih banyak lagi. Jadi dari segi keselamatan, ancaman keselamatan segera sudah tentu ancaman itu telah berkurangan. Belum lagi mengambil kira hakikat bahawa anda sedang memeterai perjanjian ini dan hakikat bahawa perjanjian kedua perlu dirundingkan. Itu saya rasa sangat mengurangkan ancaman segera bahawa Iran akan mengambil tindakan terhadap Israel. Jadi itu memang pasti. Tetapi pada masa yang sama, masih lagi kerana situasi itu, saya rasa perkataannya ialah conflagrate atau meningkat dengan begitu mendadak sehingga anda tahu, tiada lagi pantang larang. Tiada lagi garisan merah yang anda tahu tidak boleh dilanggar. Jadi saya rasa tugas di sini masih belum selesai. Tetapi saya rasa apa yang juga menarik ialah apa yang Kat katakan pada bahagian kedua petikan itu. Dia berkata bahawa Israel mesti memastikan bahawa pada masa hadapan kita akan terus mempunyai keupayaan untuk bertindak secara bebas bagi menghalang Iran daripada memperoleh senjata nuklear. Dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan saya telah mengarahkan IDF untuk membuat persiapan sewajarnya. Anda tahu, jadi perkara yang sangat penting untuk difahami ialah MOU yang sedang ditandatangani ini adalah antara Amerika dan Iran. Betul. Bahawa Israel sama sekali tidak terlibat dalam perjanjian ini. Sekarang, sudah tentu Presiden Amerika Syarikat boleh menggunakan pengaruh yang besar ke atas Israel dan Presiden Amerika Syarikat tidak akan gembira jika Israel akan mengebom Iran esok. Dan Israel tidak akan mengebom Iran esok. Namun, jika pada satu ketika katakanlah menjadi pengetahuan umum bahawa Iran telah membangunkan sebuah fasiliti nuklear baharu di suatu tempat, sama ada Presiden Trump adalah presiden atau sama ada kita sudah melepasi tempoh Presiden Trump, Israel bukanlah pihak dalam perjanjian ini. Dan kita telah melihatnya berulang kali bahawa Israel sanggup bertindak demi kepentingan strategiknya sendiri. Dan saya pasti menjangkakan bahawa jika Israel merasakan Iran mengambil langkah-langkah yang mengancam kelangsungan hidup negara Israel, Perdana Menteri tidak akan takut untuk bertindak. Bercakap tentang Perdana Menteri, anda tahu, jika ini bukan waktu perang, kita mungkin akan banyak bercakap tentang pilihan raya Knesset Israel yang masih dijadualkan pada bulan Oktober jika tidak lebih awal. Dan persoalannya ialah,
Bagaimana situasi dengan perjanjian yang akan ditandatangani? MOU akan memberi kesan kepada Perdana Menteri Netanyahu di dalam negara. Kita ada Yair Lapid, sudah tentu dari pihak pembangkang yang mengkritik Perdana Menteri pada hujung minggu. Pilihan raya semakin hampir, Alex. Bagaimana perjanjian ini akan memberi kesan kepada Perdana Menteri? Baik, saya boleh beritahu bagaimana ia digambarkan dalam media Israel sekarang. Ini digambarkan sebagai satu kekalahan besar untuk Perdana Menteri Netanyahu. Akhbar Israel pada dasarnya menggambarkan bahawa Netanyahu telah kehilangan sokongan Presiden Trump. Anda tahu, dan apa yang mereka cuba lakukan di sana adalah untuk menghapuskan semua pencapaian atau mengabaikan semua pencapaian itu kerana anda telah. Apa yang mungkin merupakan pencapaian diplomatik terbesar dalam sejarah negara Israel ialah Amerika Syarikat telah mengebom reaktor nuklear Fordow pada Jun yang lalu semasa Perang 12 hari itu. Tetapi lebih daripada itu, Israel dan Amerika Syarikat telah terbang bersama selama 6 minggu mengebom setiap fasiliti nuklear yang diketahui di Iran dan semua peluru berpandu balistik serta turut menyingkirkan pemimpin agung. Maksud saya, ini adalah satu kemenangan yang sangat besar. Dan sangat mengagumkan bagaimana media Israel kini cuba menggambarkan kekalahan daripada kemenangan dengan mendakwa bahawa ini sebenarnya adalah pengakhiran pengaruh Netanyahu. Dan sebab mereka melakukan itu adalah untuk mengatakan, sebelum ini, Netanyahu akan mendakwa bahawa anda perlukan Netanyahu kerana satu-satunya cara untuk memastikan Trump terus menyokong Israel adalah dengan Netanyahu. Tetapi apabila anda melihat kenyataan oleh Presiden Amerika Syarikat minggu lepas yang mencadangkan mungkin Netanyahu pun tidak akan bertanding. Anda tahu, ini selepas beberapa kali Presiden berkata perkara-perkara yang sangat baik tentang Netanyahu, bagaimana beliau adalah Perdana Menteri masa perang yang hebat dan bagaimana beliau telah meminta Presiden Israel, Herzog, untuk mengampunkan Netanyahu atas tuduhan rasuah. Apabila anda lihat sekarang bahawa Trump berkata, baiklah untuk kali pertama, saya bertindak demi kepentingan Amerika, yang saya faham secara khusus bukan kepentingan Israel. Dan saya lakukan secara jelas apa yang saya tahu, Perdana Menteri Netanyahu tidak mahu saya lakukan. Anda tahu, dia sedang menghantar isyarat dan media Israel di sini sedang menangkap isyarat itu dan berkata, teka apa? Anda tahu, apa yang Netanyahu berjaya capai, dia sudah pun capai. Dia telah capai segala yang dia mahu capai. Dan sekarang mungkin Trump sudah bosan dengannya. Trump bertindak demi kepentingan Amerika. Dan itu menjadikan Netanyahu bukan lagi orang yang tidak boleh digantikan. Dan akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Netanyahu bertindak balas terhadap perkara ini. Kita sebenarnya belum melihat reaksi penuh Netanyahu terhadap perkara ini lagi. Maksud saya, dia sedang cuba di satu pihak menunjukkan semua pencapaian perang yang telah dicapai sepanjang 2,5 tahun ini yang sangat besar. Sebaliknya, kita sebenarnya belum melihat reaksi rasmi lagi yang saya rasa boleh menenangkan kebanyakan rakyat Israel yang melihat perkara ini sebagai satu kekalahan diplomatik. Jadi Alex, walaupun dengan MOU itu, pertempuran masih berterusan di Lubnan. Malah pagi tadi, seperti yang saya sebutkan sebelum ini, sekurang-kurangnya 3 drone yang dilancarkan oleh organisasi pengganas Hizbullah ke dalam Israel. IDF telah menyerang lebih daripada 70 tapak infrastruktur pengganas di selatan Lubnan dalam tempoh 24 jam yang lalu. Jadi perang masih berterusan dengan Hizbullah. Dan Perdana Menteri Netanyahu sebenarnya telah muncul di televisyen baru-baru ini, bercakap secara langsung dalam bahasa Inggeris kepada rakyat Lubnan seperti yang pernah beliau lakukan kepada rakyat Iran sebelum ini. Mari kita saksikan klip tersebut. Israel maukan keamanan dengan Anda. Rebutlah masa depan Anda. Setelah Israel, binalah keselamatan dan kemakmuran untuk semua anak-anak kita. Dan apabila Hizbullah telah dibubarkan, kemungkinan yang ada tidak terhingga dan sangat tinggi. Jadi Alex, perang masih berterusan di sempadan utara Israel. Adakah anda fikir MOU itu akan memberi sebarang kesan terhadap situasi di utara Israel dan dengan Hizbullah? Sudah tentu, Presiden Trump akan mahukan dan orang Iran juga akan mahukan perkara yang sama. Sebahagian daripada rundingan itu juga adalah untuk mencapai gencatan senjata sepenuhnya dengan Lubnan dan lebih khusus lagi dengan Hizbullah. Maksud saya, Lubnan tidak menyerang Israel, Hizbullah yang menyerang Israel. Dan Presiden telah cuba memudahkan beberapa pusingan rundingan antara Israel dan Lubnan untuk perjanjian penormalan atau pakatan tidak agresif seperti yang dipanggil oleh Presiden Lubnan. Dan saya rasa ia akan menjadi sangat menarik untuk melihat bagaimana semua pihak memainkan peranan di bahagian hadapan Lubnan. Di satu pihak, pihak Iran sedang menggunakan Hizbullah sebagai proksi pengganas sekali lagi untuk menyerang Israel.
Sekarang mereka menuntut daripada Presiden supaya Israel berhenti menyerang Hizbullah, tetapi pada masa yang sama, mereka mendesak Hizbullah untuk menyerang Israel kerana mereka mahu memaksa Israel. Terpaksa memilih antara kelihatan lemah dan membuat Netanyahu kelihatan sangat lemah di dalam negara. Dengan mengalah di satu barisan hadapan yang aktif, di mana Hizbullah masih menyerang barisan hadapan dalam negeri dan Israel tidak bertindak balas. Atau Netanyahu berkata, baiklah, kita akan bertindak balas terhadap Hizbullah. Tapi itu akan menyebabkan Trump marah. Atau berkemungkinan Anda melanggar semangat MOU. Betul? Kerana baru seminggu lepas, Hizbullah meningkatkan serangan. Israel berkata, kalau kamu tingkatkan serangan, kami akan serang ibu pejabat Hizbullah di Da'wah, iaitu kawasan pinggir bandar Beirut. Dan kemudian Iran berkata, kalau kamu serang Beirut, kami akan serang kamu pula, betul? Jadi ia menjadi satu kitaran di sini. Jadi saya rasa Netanyahu perlu mainkan peranan ini dengan sangat bijak sekarang. Di satu pihak, selagi Hizbullah menyerang, kamu tidak boleh abaikan serangan-serangan itu. Kamu tidak boleh hanya tunggu sehingga Hizbullah berhenti berperang atas belas ihsan Iran atau Presiden Amerika Syarikat. Kamu mesti bertindak balas terhadap sebarang serangan ke atas wilayah kedaulatan kamu. Okey, ini bukan tentang ancaman. Kita sedang bercakap tentang serangan aktif. Terdapat sebuah drone yang terkena sangat dekat dengan sebuah rumah di Bandar Shomit, hanya beberapa meter dari sebuah rumah. Kamu tahu, hujung minggu lalu di sini. Jadi pada masa yang sama, Netanyahu tidak akan mahu meningkatkan situasi secara mendadak kerana itu boleh mengganggu apa yang Trump cuba capai minggu ini. Jadi bagaimana? Apa yang saya jangka akan berlaku ialah kamu akan melihat Hizbullah terus melakukan apa yang mereka lakukan, menguji perjanjian ini dan Israel bertindak balas. Tetapi bertindak balas dengan cara yang pada satu sisi menunjukkan bahawa mereka memang bertindak balas, bahawa mereka tidak mempunyai sebarang gencatan senjata atau sebarang komitmen kepada gencatan senjata. Tetapi pada masa yang sama, mereka tidak meningkatkan situasi secara mendadak. Kamu ingat bahawa Presiden berkata minggu lepas apabila beliau ditanya di Pejabat Oval, beliau berkata, apa maksud gencatan senjata? Dan kamu tahu, saya rasa secara berseloroh Netanyahu berkata, maksud saya, maaf, Trump menyatakan, kamu tahu, gencatan senjata sebenarnya ialah apabila tembakan berkurangan. Ya. Modern, sederhana. Betul? Jadi saya rasa apa yang anda akan lihat ialah Israel akan teruskan pertempuran dengan Hezbollah pada tahap rendah buat masa sekarang. Sekurang-kurangnya sehingga anda melepasi upacara menandatangani ini. Bila-bila masa jika itu berlaku minggu hadapan dan kemudian lihat apa yang Hezbollah lakukan. Jika Hezbollah anda tahu mengurangkan serangan dan membenarkan Israel juga mengurangkan serangannya, anda mungkin akan lihat jalan keluar yang lebih lembut dari konflik ini. Tetapi jika mereka teruskan dan pada satu ketika anda perlu sedar bahawa Hezbollah sedang menyerang untuk benar-benar mengenai sasaran. Dan setiap satu serangan ini boleh menyebabkan kerosakan yang besar. Apa yang mengahadkan kerosakan besar itu ialah keupayaan pertahanan Israel, betul? Anda ada Iron Dome, Anda ada laser yang menembak jatuh drone. Tetapi jika langkah pertahanan Israel sendiri gagal atau terlepas pada satu ketika dan Hezbollah berjaya melancarkan serangan besar, Anda mungkin akan melihat Israel mempercepatkan semula kempen ini. Dan kita tidak tahu bagaimana perkara itu akan berlaku juga dengan rundingan normalisasi ini. Tetapi anda tahu, Israel bukan pihak dalam MOU ini. Ini antara Amerika dan Iran. Lubnan adalah situasi perang panas dan ia bukan beribu-ribu batu jauhnya seperti Amerika dan Iran atau bahkan Israel dan Iran. Ini betul-betul di sempadan kita. Jadi anda boleh pasti bahawa Netanyahu tiada pilihan selain terus memberi tekanan terhadap Hezbollah. Alex, kalau keadaan belum cukup huru-hara dengan Israel berperang di 7 medan berbeza, sekarang anda ada situasi di mana Turki telah masuk campur, kalau boleh dikatakan begitu, dalam beberapa hari terakhir ini. Perdana Menteri Negara Israel Netanyahu pada hari Rabu lepas telah mengecam Presiden Turki Erdogan selepas pemimpin Turki itu menuduh Israel mengancam kestabilan serantau. Jadi terdapat banyak pertikaman lidah antara kedua-dua pihak. Situasi di mana Israel dan Turki berperang. Maksud saya, adakah itu yang kita perlukan sekarang? Adakah itu yang perlu sekarang? Nampaknya Turki beberapa kali minggu ini telah mengapi-apikan sentimen terhadap negara Israel. Sebenarnya, hasutan itu adalah sebahagian daripada usaha untuk anda tahu,
mengambil kesempatan sendiri dalam apa yang nampaknya akan menjadi pengakhiran perang ini. Ini hanyalah caranya untuk mengatakan bahawa anda tahu semuanya adalah salah Israel sehingga perang ini berlaku, yang mana anda tahu adalah satu penyelewengan dan putar belit sepenuhnya terhadap apa yang sebenarnya berlaku. Israel telah diserang tanpa provokasi pada 7 Oktober dan serta-merta diserang tanpa provokasi oleh Hizbullah. Israel telah memberitahu Hizbullah, kamu jangan campur tangan. Jika kamu tidak campur tangan, kamu selamat. Kami hanya akan berurusan dengan Hamas. Kerana Hizbullah berkata tidak, kami akan terlibat. Begitu juga dengan Houthi, mereka turut campur tangan. Israel telah diserang dari 7 arah berbeza sepanjang perang ini. Dan beberapa daripada pihak ini termasuk Hamas disokong oleh Turki. Apabila anda bercakap tentang ketidakstabilan serantau, anda tahu Erdogan adalah orang yang menyedari bahawa Presiden Syria Bashar Assad berada dalam kedudukan yang sangat terdedah dengan kelemahan Iran di satu pihak dan kelemahan Hizbullah di pihak yang lain. Dan dialah yang menyokong Al-Shara untuk masuk dan mengambil alih Syria pada dasarnya. Dan Al-Shara adalah proksi. Maksud saya, kebimbangan di sini ialah Al-Shara adalah proksi Turki. Jadi kedudukan strategik Turki di sini telah bertambah baik dengan kejatuhan Bashar Assad. Dia juga mengambil peluang untuk menyerang Netanyahu. Dan pada masa yang sama, Erdogan juga cuba untuk mengekalkan hubungan rapat dengan Presiden Trump. Dan mundi kenyataan Erdogan di sini tentang bagaimana Israel mengancam kestabilan serantau telah mendorong Trump untuk memberi lebih tekanan kepada Netanyahu. Jadi inilah dinamik serantau yang sedang berlaku. Dan saya tidak fikir bahawa Israel akan terlibat dalam situasi perang segera dengan Turki. Sudah tu. Tetapi apabila anda melihat apa yang telah berlaku secara keseluruhan dan kita tidak tahu bagaimana Iran akan bertindak balas, katakanlah walaupun Trump, anda tahu, memberikan apa yang Iran mahukan, orang Iran masih sangat lemah dan berada dalam kedudukan yang rapuh. Proksi mereka telah dilemahkan. Ekonomi mereka juga telah dilemahkan. Jumlah peluru berpandu balistik yang mereka miliki telah berkurangan. Kemudahan nuklear mereka, anda tahu, semuanya telah terjejas. Iran masih seperti haiwan yang sedang berdarah di sini, walaupun Trump memberi mereka talian hayat. Dan kita tidak tahu apa yang akan berlaku, tetapi mereka sudah pasti bukan lagi kuasa hegemonik serantau seperti yang mereka cita-citakan sebelum 7 Oktober. Dan itu mewujudkan kekosongan. Dan siapa yang mahu mengisi kekosongan itu? Jadi anda sedang melihat pakatan baru Ikhwanul Muslimin ini, iaitu Qatar, Turki dan mungkin juga Mesir. Dan anda boleh lihat Hamas yang merupakan sebuah kumpulan Sunni, aktor Muslim Sunni yang telah bersekutu dengan bulan sabit Syiah Iran. Anda tahu, atas sebab strategik, ia sebenarnya boleh bergerak beralih semula kepada penjajaran teologi yang lebih semula jadi, iaitu sebagai ahli Ikhwanul Muslimin, kembali mengaitkan dirinya dengan Mesir, kembali mengaitkan dirinya dengan Qatar, kembali mengaitkan dirinya dengan Turki. Jadi anda tahu, di sini ada ancaman. Dan saya rasa Erdogan melalui kenyataannya jelas menunjukkan bahawa beliau mahu mengisi kekosongan itu yang ditinggalkan oleh paksi Iran yang semakin lemah untuk mewujudkan paksi Sunni yang baru yang pada dasarnya mencipta lingkaran api sama seperti yang dilakukan oleh Iran di sekitar Timur Tengah. Akan bersambung mengenai Turki, tetapi saya ingin beralih ke sini dan saya panggil ini sebagai karma. Ketua Pendakwa Mahkamah Jenayah Antarabangsa, Karim Khan, telah digantung tugas sementara menunggu undian oleh negara-negara anggota mengenai nasib beliau. Badan pentadbir mahkamah itu berkata demikian selepas siasatan terhadap tuduhan gangguan seksual yang dibuat terhadap beliau. Khan adalah individu yang mengeluarkan waran tangkap terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan bekas Menteri Pertahanan Galan berhubung perang Israel-Hamas. Jadi di sini anda ada pendakwa raya ini yang berpaling menentang negara Israel, Perdana Menteri kita, Menteri Pertahanan kita. Dan sekarang dia pula menghadapi pertempuran undang-undangnya sendiri, betul? Baik. Saya tidak akan kata ini adalah karma. Saya rasa ini memang balasan yang sepatutnya diterima. Tapi anda tahu, tuduhan salah laku seksual ini memang sudah diketahui sebelum Karim Khan mengeluarkan waran tangkap untuk Netanyahu dan Gallant. Jadi kalau anda fikirkan kan, lelaki ini, Khan, memang akan digantung pada satu ketika kerana tuduhan-tuduhan ini. Saya tak pasti bila masanya. Anda tahu, saya tidak mempunyai akses kepada bagaimana siasatan-siasatan itu dijalankan. Tetapi tiba-tiba anda lihat tekanan terhadap Khan semakin meningkat disebabkan tuduhan salah laku seksual ini. Jadi apa yang Khan lakukan? Dia kemudian dan dengan cepat mempercepatkan pertuduhan terhadap Netanyahu dan Golan walaupun tanpa meneruskannya dan menerima jemputan Israel untuk datang menyiasat sendiri apa yang sebenarnya berlaku di Gaza.
Khan berkata, saya kehabisan masa. Anda tahu, jadi apa yang perlu saya lakukan untuk mengurangkan tekanan terhadap saya ialah melakukan apa yang seluruh komuniti antarabangsa mahu saya lakukan, iaitu mengeluarkan waran tangkap terhadap Netanyahu dan Golan. Jadi di satu pihak, dia cuba mengalihkan perhatian. Pada masa yang sama, dia tiada apa-apa untuk hilang. Ini akan menjadi tindakan terakhirnya. Jadi, apakah legasinya nanti? Adakah legasinya nanti akan dikenang sebagai orang yang terlibat dalam salah laku seksual? Atau legasinya akan dikenang sebagai orang yang mengeluarkan waran tangkap untuk Netanyahu? Jadi apabila semua ini mula terbongkar, Karim Khan, saya rasa dengan cara yang paling korup, terus mengemukakan waran tangkap terhadap Netanyahu dan Golan. Dan saya rasa persoalan besar di sini ialah anda tahu, jika anda mula mengira semua ini dan anda sedar apa yang berlaku, dan bahawa sebenarnya anda tidak mempunyai proses yang adil dijalankan. Yang kita semua tahu di Mahkamah Jenayah Antarabangsa ialah, anda tahu, adakah pendakwa raya seterusnya, adakah mereka boleh membatalkan waran tangkap itu untuk Netanyahu dan Golan? Dan adakah itu sesuatu yang anda tahu apabila Presiden Trump meminta Presiden Israel Isaac Herzog untuk menggugurkan pertuduhan atau memberi pengampunan kepada Netanyahu? Jika anda benar-benar mahu Presiden membantu Netanyahu, caranya ialah dengan memaksa Mahkamah Antarabangsa dalam satu cara atau lain untuk menggugurkan pertuduhan terhadap Netanyahu. Sementara itu, apa yang kita lihat ialah Mahkamah Jenayah Antarabangsa berkemungkinan sedang mempertimbangkan untuk menambah pertuduhan tambahan. Terdapat laporan hanya beberapa minggu lalu bahawa Mahkamah Jenayah sedang menyiasat dan mempertimbangkan untuk mengeluarkan waran tangkap terhadap Menteri Kewangan Bezalel Smotrich. Betul. Jadi jika anda tidak sampai ke satu situasi di mana waran tangkap ini dibatalkan, anda sebenarnya seperti berada di puncak bola salji. Dan anda boleh melihat banyak lagi waran tangkap akan dikeluarkan terhadap rakyat Israel, terhadap menteri-menteri Israel, terhadap jeneral-jeneral Israel, dan bahkan berkemungkinan terhadap askar-askar Israel, terhadap apa yang dipanggil peneroka, terutama sekali yang berada di puncak bukit. Jadi anda tahu, saya rasa ini adalah satu situasi yang sangat-sangat berbahaya. Dan apa yang berlaku ini membuktikan bahawa Karim Khan telah terjejas sepanjang masa. Jadi ya, sekarang dia telah digantung. Tapi mari kita lihat apa yang berlaku selepas itu. Ya, memang jelas dia telah terjejas dan akan bersambung. Kita akan lihat tindakan apa yang mereka ambil. Dan Alex, mungkin berita paling penting minggu ini ialah hakikat bahawa kita kini berada di penghujung masa menjelang sidang kemuncak dasar antarabangsa JNS tahunan kedua yang akan berlangsung di sini, di Baitul Maqdis, ibu kota abadi negara Israel dan rakyat Yahudi. Bermula seminggu dari hari ini, Ahad depan, persidangan selama 3 hari. Ramai penceramah penting dari atas ke bawah, benar-benar barisan yang luar biasa. Saya telah melihatnya pagi tadi. Apa yang sedang berlaku? Kita hanya kurang seminggu lagi. Saya boleh katakan seawal beberapa hari lepas, kami pun tak pasti sama ada keadaan keselamatan akan membenarkan kami mengadakan persidangan. Ingat, kami ada sebut awal-awal tadi dalam rancangan ini, Iran minggu lepas telah melancarkan 24 peluru berpandu balistik. Ya. Kamu tahu, Israel sedang bersiap untuk melancarkan kempen serangan balas yang besar-besaran. Jadi itu boleh menyebabkan Israel dan Amerika Syarikat terjerumus semula ke dalam konflik ketenteraan yang berlarutan selama berminggu-minggu. Di sini sekarang sudah jelas dengan pengumuman yang kita bincangkan pada permulaan rancangan bahawa Trump mahu menandatangani MOU dengan Iran bahawa keadaan akan menjadi tenang sekurang-kurangnya untuk minggu hadapan. Jadi semuanya berjalan lancar. Home front command, lapangan terbang dibuka. Kami percaya bahawa kami boleh dan akan mengadakan persidangan ini. Tetapi jika anda lihat pada situasi sekarang di mana perang nampaknya terhenti di satu tempat, di mana musuh belum dikalahkan sepenuhnya, itu akan menyebabkan keperluan besar untuk menetapkan semula dasar Israel. Anda tahu bagaimana anda berurusan dengan Presiden Amerika Syarikat selepas ini? Bagaimana anda berurusan dengan Hizbullah? Situasi dengan Hamas masih perlu ditangani. Anda tahu, apakah doktrin dasar Israel terhadap Iran pada masa akan datang? Dan juga menangani isu-isu lain seperti usaha diplomatik Israel di Eropah, serta di medan diplomatik lain termasuk India, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Semua isu ini akan dibincangkan di persidangan dasar JNS minggu hadapan. Kita ada 200 penceramah seperti yang anda sebutkan. Perdana Menteri telah dijemput dan kami berharap beliau akan turut serta. Menteri Luar Negeri Gideon Saar juga akan hadir. Beberapa menteri Israel yang lain, ramai diplomat termasuk Duta Besar Amerika Syarikat Mike Huckabee dijangka akan berucap.
Dan akan ada ramai pempengaruh yang turut hadir juga. Mark Levin, hos Life, Liberty and Levin, akan menjadi penceramah utama penutup di sidang kemuncak itu. Jadi membincangkan banyak isu dasar Israel ini dan juga isu-isu diaspora Israel serta apa yang sedang berlaku di New York City, apa yang berlaku dengan peningkatan antisemitisme di Amerika Syarikat. Bagaimana perkara itu terserlah di media arus perdana dan media sosial serta dalam AI. Semua isu ini akan dibincangkan minggu depan sepanjang sidang kemuncak 3 hari ini, iaitu pada 21, 22 dan 23 Jun. Jadi, nantikanlah. Masih ada tiket yang tinggal? Tinggal sangat sedikit tiket saja. Sudah lebih 750 orang mendaftar untuk sidang kemuncak itu. Dewan Tari Menari di Waldorf pun tak muat. 750 orang. Jadi awak tahu, saya rasa kita memang tinggal tiket-tiket terakhir di sini. Tapi acara ini juga akan di-stream secara dalam talian. Sesi pleno utama, pleno pada waktu malam akan di-stream secara langsung melalui YouTube dan saluran kami. Saya rasa anda juga akan melihat sebahagian daripada sidang kemuncak ini disiarkan di kabel di II24. Dan kemudian banyak temu bual yang dijalankan di luar persidangan oleh pasukan video kami yang hebat. Juga akan dimuat naik ke saluran YouTube dalam beberapa hari selepas sidang kemuncak. Jadi, banyak kandungan sedang dihasilkan dari Waldorf Astoria dan kami berharap semua orang boleh menonton dari rumah. Dan awak akan berada di sana. Tolonglah ya Tuhan, saya akan berada di sana. Mereka akan membina studio muda alih. Kami akan memindahkan siaran ke Waldorf. Saya sangat menantikan itu. Sidang kemuncak polisi Janus akan datang, sidang kemuncak polisi antarabangsa juga akan berlangsung seminggu dari hari ini. Jadi, jangan lupa untuk saksikan. Itu sahaja untuk Jerusalem Minute hari ini. Kita jumpa di sidang kemuncak nanti. Josh Haston di sini, wartawan untuk JNS, bersama Ketua Pegawai Eksekutif Alex Trayman. Pastikan Anda pergi ke JNS TV untuk semua kandungan hebat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka yang bekerja di belakang tabir di JNS TV. Berikan kami sokongan super, langgan, dan layari jns.org untuk semua berita terkini dari Israel, Timur Tengah, dan seluruh dunia Yahudi. Kita jumpa di sidang kemuncak. Semoga minggu Anda hebat semua, dan kita akan jumpa Anda minggu depan dalam Jerusalem Minute hanya di JNS TV.